Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azam bin Muhammad Nazir. Saya mewakili kumpulan saya iaitu kumpulan 6 untuk membentangkan projek kami iaitu isu pengurusan sisa pekerja di Kepulauan Malaysia sebelum dan selepas COVID-19. Kajian ini menerangkan bagaimana pengurusan sisa pekerja untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di tempat pelupusan sisa pekerja. Sisa pekerja ditafsirkan sebagai bahan-bahan sekerap atau benda lebihan yang tidak dikehendaki atau keluaran yang ditolak timbul daripada penggunaan apa-apa proses. Sisa pekerja merupakan bahan buangan yang paling mudah didapati dan paling banyak dihasilkan. Hal ini terjadi kerana pertambahan sumber atau punca terhasilnya sisa pekerja itu. Isu-isu berkaitan pengurusan sisa pekerja bukanlah isu yang baru di Malaysia. Bermula dengan bidang kuasa yang diberikan kepada pihak berkuasa tempatan PBT. Kini, pengurusan sisa pekerja dan kebersihan awam beralih kepada Kerajaan Persekutuan yang diurus dan dilaksanakan oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pekerja Negara JPSPN, Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam, serta kontraktor atau pemegang lesen yang dilantik. Kenyataan masalah yang berlaku adalah masalah pertama iaitu dasar yang tidak seimbang. Dasar yang dilaksanakan adalah lemah di kawasan kepulauan tersebut kerana Akta 672 tidak dikuatkuasakan. Pihak kontraktor akan gagal mematuhi dan melaksanakan dasar jika akta tidak dikuatkuasakan dan bukan mandatori. Cara pengurusan ini tidak lestari dan mewujudkan masalah alam sekitar. Oleh hal demikian, Muain Safidin mendedahkan bahawa pembuangan sampah di Pulau Pinang hampir lumpuh apabila menghadapi masalah teknikal sehingga tidak dapat menampung beratus-ratus tan sisa pepejal di kawasan sekitar itu. Masalah kedua, pencemaran alam sekitar. Masalah yang dihadapi oleh persekitaran kawasan pelupusan sisa pepejal ialah masalah pencemaran sungai dan air yang bersih. Air merupakan sumber utama masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. Pencemaran air yang dapat kita lihat daripada aktiviti pelupusan sisa pepejal ini ialah kemerosotan kualiti air tersebut. Sektor ini telah menyebabkan sektor pelancongan telah berubah berkurangan menjadi menurun dari semasa ke semasa disebabkan persekitaran yang tidak menarik dipandang semasa pandemik COVID-19. Seandainya perkara ini tidak dicegah, ia akan menjadikan sektor ini akan merosot dari semasa ke semasa. Yakni sebagai contoh, cara para pelancong tidak dapat menikmati keindahan alam dengan tenang akibat mereka tidak boleh melihat habitat akuatik dengan lebih jelas akibat keadaan air. Masalah ketiga, kekurangan tapak pelupusan sisa. Mengikut Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamaruddin berkata, pihak kementerian telah membuat semakan tentang tempoh tapak yang ada dalam negara serta tempat yang sesuai dari segi saiz, lokaliti dan lain-lain aspek akan dilaksanakan dengan kadar segera. Dengan peningkatan sisa pepejal berikutan dengan pertambahan penduduk dan aktiviti masyarakat, kekurangan tanah untuk tapak-tapak pelupusan, kos tanah untuk tapak pelupusan sampah dan kos pengangkutan sisa pepejal perlu diambil tindakan dengan kadar segera. Bagi membuktikan kajian kami serta mendapatkan maklumat, kami menggunakan beberapa kaedah bagi mengatasi masalah ini. Antaranya adalah kaedah pemerhatian, soal selidik, rujukan dan kaedah brainstorming. Kaedah ini telah memberikan kemudahan untuk mencari maklumat tentang isu yang berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal. Mengikut nilai penilaian, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan ketika menilai idea seperti persekitaran, perkhidmatan, politik, proaktif, keberkesanan, kos, kecekapan dan kebolehcapaian bagi menyediakan serta mengatasi masalah yang diperlukan dalam sistem supaya ia berkesan dan berkualiti. Dari penilaian kriteria ini, kami mendapati bahawa
idea ini mendapat kedudukan yang tertinggi. Dalam penyelidikan ini, kami akan menerangkan kelebihan idea yang kami pilih dan juga siapa pihak yang terlibat dalam pembangunan idea ini. Seterusnya, bagi mencapai status negara maju tahun 2020, usaha mengurangkan penjadaan sisa pepejal secara berterusan perlu dilakukan melalui idea yang telah dinilai di bab ini, iaitu aktiviti 3R: Reduce, Reuse and Recycle. Langkah ini meliputi semua pihak yang terlibat dalam pengurusan sisa pepejal, mengenai perkara seperti mengurangkan sisa pepejal dan menghasilkan kita semula, penggunaan teknologi, kos perkhidmatan dan mengenakan caj terhadap perkhidmatan. Keadaan ini adalah bagi memastikan alam sekitar yang selamat dan bersih menerusi dasar pengurusan sisa pepejal dengan menggunakan teknologi yang berkesan, kos yang efektif dan mesra alam. Penyelidikan ini akan membincangkan dengan lebih terperinci mengenai penyelidikan sebelumnya, iaitu mengenai idea yang dipilih bagi mengatasi masalah sisa pepejal di Kepulauan Malaysia. Di sini, kami akan menerangkan dengan lebih terperinci idea yang kami pilih. Menurut penyelidikan idea sebelum ini, kami telah memilih idea pertama, iaitu kaedah recycle di tempat pelupusan sisa pepejal dan memperbanyakkan tong sampah kita semula di kawasan tertentu. Idea ini dipilih menggunakan kaedah Weighted Decision Metric. Weighted Decision Metric adalah cara untuk memilih keputusan yang tepat, terutamanya keputusan yang memberi kesan langsung kepada topik pilihan kumpulan kami, iaitu pengurusan sisa pepejal. Oleh itu, kami menggunakan kaedah ini untuk menghasilkan idea yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Akhir sekali, bagi mencapai objektif kajian ini, pengkaji telah meneliti dan menganalisis idea-idea yang diketengahkan untuk diguna pakai bagi mengatasi masalah sisa pepejal yang begitu banyak di kawasan pelupusan, iaitu di kawasan Kepulauan Malaysia, menggunakan idea yang kami telah dinilai. Dengan adanya kerjasama daripada pelbagai pihak untuk turut padang dalam mengatasi masalah ini akan menyelesaikan dengan cepat dan teratur. Jika hal ini tidak dilakukan dari awal, akan berkemungkinan pelbagai penyakit bahaya boleh menghidap kepada manusia. Oleh itu, sekian. Terima kasih.